Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di channel YouTube Amor Jeming Hassan, YouTuber rakyat. Jadi hak baru tengok channel ni Amor Jeming Hassan, jadi bolehlah subscribe dan tekan loceng untuk video-video terbaru daripada Amor. Amor bawa video politik dan juga isu-isu semasa, dan insya-Allah Amor akan bantu usahawan di Kelantan. Jadi kepada yang menonton video ni, Amor agak sangat supaya tidak skip iklan, dan itulah di antara cara untuk Ambo meneruskan perjuangan Ambo di channel YouTube ini. Jadi pada hari ini Ambo nak buat satu isu berkenaan dengan satu ciapan ataupun satu Twitter daripada Presiden PAS. Dia mengeluarkan satu ciapan di Twitter dia dengan satu ayat yang pada perkiraan saya seperti dia sedang memerli dia sendiri. Kata Tok Guru Haji Hadi dalam dia kata muhasabah kepada umat Islam. Hari ini umat Islam hilang jati diri. Mereka hanya leka mencari makan dan minum untuk mengisi perut serta tempat tinggal selesa. Mereka lebih banyak berkelahi dan berebut jawatan sehingga berpolitik atas kepentingan diri sendiri. Itu ciapan yang dikeluarkan oleh Twitter Tuan Guru Haji Hadi Awang. Saya baca, saya tertanya-tanya kepada siapakah arah tuju serangan ataupun sindiran Tok Guru Haji Hadi ini. Kerana kalau saya baca selapis, dua lapis, tiga lapis, empat lapis, seperti Tok Guru Haji Hadi sedang memerli Tok Guru Haji Hadi sendiri. Seperti Haji Hadi hari ini memerli Haji Hadi yang terdahulu ketika Pakatan Harapan dilanda krisis apabila ada pengkhianat dalam Pakatan Harapan keluar dan ingin menubuhkan kerajaan. Dan kalau kita lihat dalam perjalanan masa dahulu, memang PAS adalah di antara yang utama ingin menjatuhkan kerajaan yang telah dipilih oleh mandat rakyat. Walaupun sebelum ini kalau kita boleh berjalan atas masa-masa lalu, mungkin menggunakan YouTube, kita boleh tengok bagaimana aksi Tok Guru Haji Hadi sebelum pilihan raya. Kita tengok bagaimana respon ataupun kenyataan Tok Guru Haji Hadi kepada Tun Dr. Mahathir. Malam tadi juga Pakatan Harapan isytihar Tun Mahathir jadi jatuh calon di Permeneh, dia Langkawi. Saya nak komen, Mahathir ni banyak kata kat saya tak kata kat dia, saya tak mau kata. Cuma nak komen saja, orang sahabat catik mana-mana lah. Jadi kita melantik calon-calon yang bertenaga. Dia lantik Tuan Mahathir. Tuan Mahathir ni pernah jadi ketua pasukan bola UMNO. Lepas tu jadi juga latih. Masa dia jadi ketua pasukan lah dia merosakkan UMNO. UMNO jadi macam-macam. Dia jadi ketua pasukan, merosakkan UMNO, jatuh sana jatuh, politik orang macam-macam. Lepas tu jadi jurulatih, teruk pula UMNO ni. Jurulatih. Kemudian tiba-tiba Pakatan Harapan ambil dia jadi pemain bola. Jurulatih yang umur 90 suruh main bola semua padang. Kesianlah ke dia. Maka selepas Tun Dr. Mahathir diangkat sebagai Perdana Menteri, untuk makluman semua yang menonton video ini, Tok Guru Haji Hadi adalah pembangkang yang pertama jumpa Tun Dr. Mahathir di pejabat Perdana Menteri. Walaupun sebelum ini gapo Tok Guru Haji Hadi tak kata ke Tun Dr. Mahathir, namun bila Pakatan Harapan menjadi kerajaan, Tok Guru Haji Hadi adalah pembangkang yang pertama jumpa Tun di pejabat Perdana Menteri dengan kopiah merah kerah dia tu, dengan pakai kod jubah, tangan dia penuh hormat kepada Tun, seperti gaya badan melupakan apa tuduhan, tohmahan dan celaan Tok Guru Haji Hadi ini kepada Tun Dr. Mahathir. Dan dalam perjalanan ketika Tun Dr. Mahathir menjadi Perdana Menteri Pakatan Harapan menerajui negara, acap kalilah Tok Guru Haji Hadi menyatakan sokongan secara terbuka. Dan boleh dikatakan Tok Guru Haji Hadi di antara presiden parti pertama di kalangan pembangkang yang menyatakan akan menyokong Tun sekiranya ada cubaan undi tidak percaya. Kita tak tahu mana asasnya datang
kononnya ada unit tak percaya kepada Tun ini, dan Tuan Haji Muhammad Sabu sendiri menyatakan dalam mesyuarat Pakatan Harapan yang terakhir sebelum langkah Sheraton itu, menyata di hadapan Tun, kita bimbang akan ada satu gerakan daripada pembangkang yang nak menjahanamkan, yang nak memecahkan Pakatan Harapan melalui menyokong Tun. Tuan Haji Muhammad Sabu telah menyatakan perkara ini di dalam mesyuarat Pakatan Harapan. Seolah-olah Tuan Haji Muhammad Sabu boleh menggambarkan bahawa ada usaha daripada parti PAS ingin mengambil alih pentadbiran ini melalui pintu belakang. Dan kalau kita dengar Tok Guru Hajadi mengatakan bahawa dia akan menyokong Tun untuk satu penggal, menolak usaha kerajaan pintu belakang ini. Jadi dilihat ketika itu Tok Guru Hajadi begitu rasional. Namun apabila kita dengar balik satu wawancara beliau bersama dengan Malaysia Gazette, beliau dengan rasa bangga, dengan rasa penuh bangga diri mengatakan bahawa kejayaan terbesar politik beliau sepanjang beliau terlibat dalam politik ini, kini beliau berumur 74 tahun, hampir lebih 40 tahun ataupun mungkin 50 tahun penglibatan beliau dalam politik, usaha menjadi kerajaan ataupun menubuhkan Perikatan Nasional di antara usaha yang paling besar bagi beliau. Beliau memberitahu beliau hampir sakit kerana nak menyatukan pembangkang dan menjadi kerajaan, menyatukan parti-parti Melayu dan parti bukan Melayu. Seperti Tok Guru Hajadi sedang memberitahu, sebenarnya beliau pergi ke pejabat Tun Dr. Mahathir, beliau pergi ke program Himpunan Melayu, dijemputnya Tun Dr. Mahathir, dijulang tangan Tun Dr. Mahathir bersama dengan Dr. Mazhar. Itu salah satu usaha beliau. Dengan arti kata lain, beliau sebenarnya berlakon dan juga menggunakan pendekatan hipokrit di hadapan Tun, menyatakan sokongan kepada Tun. Sebenarnya beliau sedang merancang untuk mengambil alih pentadbiran dan ingin menyingkirkan parti yang telah dipilih oleh rakyat ketika PRU yang ke-14. Yang lebih memalukan, beliau tanpa segang silu mengaku itulah kejayaan terbesar politik beliau. Apabila saya mendengar dan saya dengar 2-3 kali wawancara itu, dan wawancara itu dipotong, diedit dan dimasukkan ke dalam channel Tok Guru Hajadi, seperti beliau memang nak mempamerkan, nak memberitahu bahawa Perikatan Nasional ini sebenarnya di antara yang paling kuat adalah Tok Guru Hajadi. Walaupun beliau tidak diangkat sebagai timbalan Perdana Menteri, beliau seolah-olah ingin menulis sejarah bahawa Perikatan Nasional ini adalah relevan. Sebenarnya ini adalah satu pengkhianatan kepada demokrasi negara. Ialah kalau kamu dah yakin rakyat menolak Pakatan Harapan, kenapa tak tunggu sahaja pilihan raya yang ke-15? Namun Tok Guru Haji telah mempamerkan kelicikan dalam berpolitik. Beliau tak kisah walaupun beliau ini adalah seorang ustaz, tok guru, tapi demi kepentingan politiknya, beliau sanggup dan berbangga menjadi hipokrit. Sanggup berjanji tetapi beliau mengkhianati janji. Sanggup menyokong di hadapan Tun tetapi sebenarnya mengkhianat, dan sanggup melakukan apa saja demi jawatan semata-mata. Dan hari ini beliau mendapat ghanimah itu menjadi duta khas. Kononnya akan menarik pelabur. Sampai kali ini kita tak dengar pelabur mana yang telah ditarik oleh beliau. Dan beliau juga telah tengok betapa rosaknya negara kita hari ini apabila menteri, timbalan menteri dan GLC itu dilantik bukan atas dasar kebolehan, tetapi hanya dasar untuk menyokong Muhyiddin Yassin sebagai Perdana Menteri. Dan kita boleh tengok bagaimana kesannya. Sebelum ini mereka berbangga dengan pengurusan COVID, dan hari ini sebelum ni kluster tabligh begitu teruk dikecam. Hari ini kami ahli politik telah dikritik oleh seluruh rakyat Malaysia kerana kegairahan untuk mengambil alih pentadbiran di Sabah. Adakah mungkin status yang dimuat naik oleh Tok Guru Hajadi di Twitter tadi kemarin nak merujuk pada isu yang berlaku hari ini, tetapi beliau mungkin lupa atau buat lupa. Yang memulakan pengkhianatan ataupun merosakkan demokrasi negara ini adalah parti PAS. Sehingga beliau seolah-olah mengguna gagasan Machiavelli buat apa saja demi kepentingan dan jawatan untuk parti mereka.
Mereka telah melakukan perkara-perkara sehingga memfitnah menteri-menteri terdahulu, membuat satu ada domba, fitnah benda yang tiada dan menjanjikan sesuatu yang seolah-olah mereka ini boleh mentadbir lebih baik daripada Pakatan Harapan. Hari ini apabila beliau berada di dalam kabinet, banyak isu yang dulunya begitu terkedepan, sebagai contoh isu Adib, RUU 355, PTPTN, hilang, lenyap, tak pernah lagi berbunyi. Sehingga kan dalam muktamar Dewan Ulama PAS, Ketua Ulama PAS Kelantan menyatakan bahawa jika ada orang-orang PAS yang tanya bila nak buat hudud, itu samalah seperti bisikan syaitan. Jadi rosaknya negara kita ni kerana parti PAS. Rosaknya demokrasi negara kita ni kerana parti yang mengatakan membawa mesej, membawa Al-Quran dan Sunnah itu sebagai gagasan utama, meletakkannya di atas jadilah perlembagaan parti itu, akhirnya menggunakan Mencik Wali sebagai contoh, yang sanggup buat apa saja demi jawatan dan juga ghanimah. Dan hari ini kita boleh tengok PAS langsung tidak menjadi penasihat ataupun kerajaan yang baik, sehingga ada menteri yang langgar SOP di backup lagi oleh tentera-tentera mujahid cyber mereka. Dan hari ini kita boleh tengok bagaimana kesannya apabila menteri yang langgar SOP kuarantin, kita boleh tengok bagaimana rakyat terkesan pada akhirnya. Jadi merujuk pada ciapan tadi, maka saya berpandangan ciapan Twitter Haji Hadi itu ditulis untuk dirinya sendiri. Beliau sedang menembak beliau yang lalu, yang rakus ingin menebuk atap, mengambil alih pentadbiran Putrajaya dan merancang sebaik saja Pakatan Harapan menjadi kerajaan untuk menjadi kerajaan. Saya yakinlah usaha Perikatan Nasional ini bukan bermula Februari 2020. Saya yakin dia bermula 2018 lagi, apabila UMNO jatuh, Pakatan Harapan menerajui pentadbiran Putrajaya, maka segala perbuatan Tok Guru Haji Hadi yang datang ke pejabat Perdana Menteri, tiba-tiba membuat satu nada yang agak pelik daripada kebiasaan PAS, bercakap tentang Melayu, bercakap tentang penyatuan Melayu. Sebenarnya itu adalah satu gerakan Tok Guru Haji Hadi yang beliau katakan tadi, inilah kejayaan terbesar. Kejayaan terbesar Haji Hadi dalam politik adalah menjadi hipokrit dan menjadi betul-betul ahli politik yang licik. Jadi kepada ahli-ahli PAS, usahlah merasa menganggap Tok Guru Haji Hadi suci dan mulia. Ya, mungkin ilmunya agak tinggi, tetapi dari segi akhlak politiknya beliau sekarang adalah ahli politik yang licik dan tak keterlaluan kalau saya katakan ahli politik yang tamak dan ahli politik yang tidak bertanggungjawab, kerana kita boleh lihat kesan daripada kerajaan tebuk atap ini apabila berlaku sabotaj pengkhianatan dalam Pakatan Harapan, yang saya yakin pengkhianat ini telah pun duduk berbincang dengan PAS dan juga UMNO membentuk satu kerajaan. Ya, mungkin anda berkuasa pada hari ini, tetapi saya yakin dengan cara yang salah ini anda tidak akan boleh pergi jauh. Sekarang umur Perikatan Nasional 7 bulan. Kita tengoklah berapa lama umur Perikatan Nasional boleh bertahan. Jadi terima kasih kepada yang menonton video hamba ni. Hamba hari ini sedang merangka mini studio dalam rumah hamba, dan hamba agak sangat yang menonton tidak skip iklan ini dan sebar video. Dan kalau nak menyumbang, hamba amat berbesar hati untuk menerima sumbangan. Hamba nak menambah baik media hamba, kerana hamba yakin dunia yang maklumat yang laju ni, kalau hamba ketinggalan, maka maklumat tu akan tersebar dan maklumat yang salah akan sampai kepada rakyat. Jadi hamba mengambil peranan untuk bersama-sama mencari maklumat yang tepat untuk sebarkan kepada rakyat Malaysia. Subscribe channel hamba, sebarkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang tak saya lupa ialah peristiwa perubahan kerajaan baru ini. Ya. Ya, kerana saya terlibat secara langsung. Walaupun saya pernah mengalami krisis Bosnia, krisis Kashmir, krisis Palestin, Afghanistan, saya ikut rombongan. Ini negara kita sendiri. Negara kita sendiri. Okay. Dan menyebabkan saya pun pula menerarakan pimpinan-pimpinan politik ini
sehingga tidur tak cukup, sehingga saya siap masuk hospital 2 kali tak masuk hospital. Okey. Tapi bekerja dengan penuh semangat dan berlaku satu perubahan yang sangat menarik, perubahan secara aman yang tak ada setitik darah pun tumpah. Okey. Ini sangat menarik, sangat bermakna kepada pengalaman saya.